Dalam segmen Tazkirah pada kali ini, insya-Allah kita ni akan mengisikan ruang hati dan jiwa kita, insya-Allah bersama dengan narasumber yang telah pun hadir kita bawakan bersama di studio pada kali ini. Ya, kita bersama Yang Mulia Ustazah Siti Zuhaida binti Haji Bujang, kita pegawai agama yang akan menerangkan dengan topik yang akan kita bincangkan, jaga akal. Jaga akal. Kita ni mengharapkan hari ini akan diperjelaskan dengan terperinci dan juga meluas agar kita ni dapat memetik ilmu yang kita ni perolehi pada hari ini. Jadi Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya belum terlambat ni kata selamat tahun baru. Baru kita ni berjumpa ni Ustazah tahun 2024 ini. Topiknya pula berkenaan dengan menjaga akal. Jadi mungkin Ustazah dapat terangkan sedikit sebanyak mukadimah tentang tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Para penonton yang saya hormati dan puan berdua yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita ni dapat bertemu lagi pada kali ini dalam siri Rampai Pagi, siri Tazkirah dengan tajuk menjaga akal. Yang mana kalau dilihat tajuk ini memang kita ni ketahui sebagai seorang hamba Allah, kita ni perlu menjaga akal ni, perlu menjaga kesihatan kita ni, terutama sekali akal. Jadi untuk itu memang akal ini adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan yang terbesar sekali dari Allah kepada hambanya yang bernama manusia. Kerana inilah ciptaan Allah yang paling agung, saya rasa. Memang sebetulnya yang mana yang dihadiahkan oleh Allah kepada hambanya bukan sahaja berfungsi untuk kita ni mencari ilmu, tapi adalah untuk mengarahkan kita ni, menuju kita ni ke arah yang lebih baik. Yang mana kita ni lebih tahu dengan akal inilah kita ni menuju ke arah yang lebih baik dan kita ni ketahui mana satu yang betul, mana satu yang batil. Jadi untuk itu maritah kita ni sama-sama. Awal sekali saya sarankan untuk menjaga akal ni. Kerana apa? Akal ini pun perlu ianya sehat, perlu ianya dijaga. Kerana inilah fitrah sebagai manusia, kita ni memang kan mahukan kesihatan yang baik, akal yang baik supaya kita ni dapat berfikir dengan lebih baik. Kemudian lagi kita ni dapat menjadi orang yang lebih bukan jahil maksudnya di sana, orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang lebih memahami bahawa untuk apa kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya nikmat yang terbesar yang mana saya rasa nikmat inilah yang kita ni, yang level kita ni yang paling tinggi berbanding dengan makhluk yang lain, iaitu binatang, tumbuh-tumbuhan. Kerana inilah yang membezakan kita ni dengan makhluk Allah yang lain. Jadi untuk itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sahaja tafsirannya, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Jadi subhanallah, melalui daripada ayat yang dibacakan tadi sudah menjelaskan bahawa dengan hati akal fikiran, maka dengan itulah kita ni dapat berjumpa dengan keagungan Allah. Contohnya di dalam Al-Quran banyak memberitahu kepada kita ni hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni semua, yang mana Allah suruh kita ni lihat akan kebesaran Allah, lihat apa yang ada di bumi, lihat apa yang ada di langit, lihat ke semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah juga Allah bertanya balik arah kita ni, apakah kamu tidak berfikir? Jadi untuk itu
akal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi untuk itu memang dalam kita ni menjaga akal, inilah caranya untuk kita ni mencari petunjuk kebenaran dan juga memahami hakikat diri kita ni dan juga hakikat yang bahawa alam semesta ini pada akhirnya akan dapat mengukuhkan lagi keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sebenarnya saya ada satu persoalan Ustazah. Saya teringat dalam salah satu tafsiran surah Baqarah ayat 30, malaikat ada bertanyakan kenapa manusia ini dijadikan khalifah di bumi sedangkan mereka ini jualah yang membuat kerosakan di muka bumi. Dan di antara tafsiran Ibnu Kathir yang pernah saya baca, katanya boleh jadi kerana malaikat yang dia diberikan akal, jadi ia patuh dan taat memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia dengan adanya akal, kita ni ada pilihan sama ada kita ni kan patuh ataupun taat. Bagi Ustazah sendiri macam mana? Okey, betul. Memang kerana yang tadi para malaikat memang makhluk yang memang taat setia kepada Allah. Artinya tidak akan menidakkan apa yang Allah suruh memang akan dilakukan. Tetapi kalau manusia ni memang ada pilihan. Tapi pilihan itulah dengan akal. Dengan akal yang menentukan mana satu yang pilihan kita ni yang baik, maka ianya akan menuju lebih mendekatkan diri kita ni kepada Allah. Artinya lebih dekat kita ni dengan syurga Allah. Kalau kita ni menuju ke arah yang lebih baik. Sebab itulah akal ni perlu ada panduan. Akal kita ni kalau kita ni ada panduan, maka ia akan memesongkan kita ni. So kalau tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah, kalau kita ni indah menimba ilmu, kita ni indah cari ilmu, maka macam mana kita ni kan menuju ke arah kebaikan itu. Sebab itu akal ini perlu ada macam panduannya. Mesti kita ni, sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah tinggalkan dua perkara ini agar kita ni tidak sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana panduan inilah yang akan membentuk akal kita ni itu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Maksudnya kita ni akan lebih kukuh lagi keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terjawab, memang terjawab. Alhamdulillah Ustazah, memang betul sekali ya. Kita ni diberikan akal, tapi pada waktu yang sama kita ni juga diberikan pilihan dan panduan bagaimana kita ni dapat membuat pilihan yang lebih baik, insya-Allah. Itu di antara penerangan yang telah pun disampaikan ya. Tadi saya tahu mukadimahnya dan juga tadi ingin mengetahui apakah antara isi dalam tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, kita menjaga akal, dan mungkin Ustazah boleh menghuraikan perkongsian dalil yang menunjukkan kepentingan menjaga akal ini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Atul. Okey. Alhamdulillah, dalam dalil ini sebenarnya sudah pula saya sentuh tadi iaitu mengenai dengan Allah sendiri balik-balik mengatakan di dalam Al-Qurannya, apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berfikir? Artinya di sana kekuatan bukti bahawa akal ini sangat penting untuk kita ni. Perlu kita ni pelihara akal kita ni daripada pemikiran-pemikiran yang negatif. Contoh saja, kalau kita ni saya dapat kaitkanlah, kalau kita ni ada Dr. Fazilah Kamsah ada mengatakan, mengongsikan dalam Facebook beliau, katanya apabila sebelum kita ni tidur ratunya, pastikan kita ni punya pemikiran itu pemikiran itu adalah kita ni dengan pemikiran yang positif. Mulakan dengan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. So dengan aura-aura positif itu akan membawa kita ni tidur, and then selepas itu kita ni bangun, kita ni akan merasa bahagia. Kita ni akan merasa Masya Allah, Alhamdulillah, tenang hatinya. Sebab itulah kita ni, itulah betul lah apa yang Dr. Fazilah Kamsah tu. Kalau kita ni cuba rasakan, pagi-pagi itu kita ni akan bangun dengan senyuman. Jadi dengan akal fikiran kita ni, pemikiran kita ni, mindset kita ni perlu diprogram. Perlu diprogram seperti kata Dr. Fazilah Kamsah, yang mana perlu dipastikan dengan pemikiran yang positif agar kita ni apa saja yang masuk ke dalam diri kita ni dapat menerimanya dengan positif juga, dengan redha, dengan kemampuan yang kita ni mampu untuk lakukan. Berbaik tahap, walaupun banyak masalah yang kita ni hadapi, tapi dengan pemikiran, dengan mindset, dengan programming, positive thinking itu, insya-Allah kita ni akan dapat melepasi semua apa yang Allah
takdirkan untuk kita ni, semua kita ni dapat terimanya dengan baik, kemudian lagi dapat menerimanya dengan sabar. Itulah. Dan juga memang dalam kita ni menjaga akal. Menjaga akal ni ia ada sudah tentu caranya. Saya teruskan saja. Sudah tentu ada caranya untuk kita ni bagaimana untuk memelihara akal kita ni. Contoh saja iaitu dengan cara membina. Macam mana membina akal? Iaitu dengan cara menimba ilmu. Artinya kita ni perlu cari ilmu. Walaupun tak rasa-rasanya kita ni usul-usulnya habis sudah sekolah. Tapi ilmu itu tidak akan terhenti sampai di sana saja. So artinya perbaiktah kita ni umur kita ni meningkat sudah dan terus meningkat. Tapi tetap saja ilmu itu perlu dicari. Kerana kita ni rohani kita ni, hati kita ni perlu benda itu. So jadinya tabiat membaca, tabiat kita ni mencari ilmu itu, tabiat kita ni berguru itu perlu ada untuk menjaga akal kita ni. Untuk sentiasa istiqamah yang bahawa kita ni berada di jalan yang lurus. Kalau tak kiranya kita ni indah mencari ilmu, maka kita ni akan statik macam matu saja. Macam mana kita ni kan menjadi seorang yang meningkat, ada peningkatan dalam dirinya, ada peningkatan dalam ibadahnya, ada peningkatan dalam ilmunya. Kalau tanpa kita ni mencari ilmu. So untuk itu penting benda ni. Kita ni carilah ilmu. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu artinya wajib bagi setiap orang Islam. Jadi indah kira baik kita ni tua, muda, carilah ilmu untuk menjaga akal kita ni. Kalaupun macam payah ilmu tu, kita ni ambil yang ringan-ringan, yang mudah, yang senang kita ni amalkan, supaya untuk benda ni kita ni indah kosong daripada ilmu. Dan kedua lagi, cara untuk menjaga akalnya adalah dengan cara mempertahankannya. Apa cara mempertahankan ni? Tadi yang pertama membina, sekarang mempertahankan. Kalau dalam maqasid syar'iyah ada ni benda ni, menjaga akal. Iaitu menjaga akal iaitu dengan cara jangan kita ni minum sesuatu yang memabukkan. Kalau kita ni minum sesuatu yang memabukkan, maka akal fikiran kita ni pun indah tentu kan. Iaitu sama juga dengan pengambilan dadah. Dengan pengambilan dadah itu pun boleh menjadikan seseorang itu pemikirannya pun indah tentu. Macam mana ia akan membuat keputusan kalau kiranya ia dalam keadaan yang mabuk, dan kemudian lagi adakah keputusannya itu akan memberikan manfaat kepada dirinya ataupun orang sekeliling, ataupun boleh memudaratkan lagi orang sekeliling. Jadi sebab itulah dalam agama Islam sendiri suruh memang dituntut umat Islam untuk menjaga akal kita ni, supaya kita ni supaya lebih kita ni mampu untuk berfikiran dengan lebih baik, untuk mampu lagi berfikiran yang mana yang lebih realistik, yang logik, yang mana yang dapat diterima akal dengan panduan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab itulah dalam kita ni sama-sama dalam agama Islam pun di negara Brunei Darussalam sendiri pun telah mengetatkan undang-undang kalau arak itu tidak boleh dibawa kecuali dengan keizinan itu. Tapi khusus izin itu pun bukan untuk orang Islam, tapi untuk orang yang bukan Islam. Jadi untuk itulah sebabnya inilah di antaranya yang bagusnya negara Brunei Darussalam ini, satu pujian yang mana kita ni benar-benar dengan agama Islam itu kita ni begitu memang patuhlah. Yang mana inilah caranya untuk melarang untuk kita ni bukan melarang, maksudnya di sana untuk kita ni cara untuk memelihara akal kita ni daripada ianya rosak ataupun ianya tidak berfikiran dengan menentu dan sebagainya. Jadi untuk itu mudah-mudahan dapat menjawablah. InsyaAllah. Bagi Najwa, kalau dapat nak rumuskan sedikit daripada perkongsian Ustazah sendiri, ada dua metode kan untuk menjaga akal ini, di mana Ustazah ada mengkongsikan yang pertama adalah dengan membina dan yang kedua adalah dengan mempertahankan. Sebenarnya salah seorang ahli psikologi, Mel Robbins, dalam bukunya The Daily Habits of
highly successful people, katanya di antara cara untuk kita ni menjaga kesihatan mental adalah satu dengan creating, dua adalah dengan maintaining. Jadi sama sebenarnya dengan apa yang Ustazah kongsikan. Dan juga mungkin kalau dapat dikongsikan lagi sedikit berkenaan dengan bagaimana Ustazah tadi ada mengongsikan perkongsian Dr. Fadilah Kamsah. Katanya sebelum tidur kita ni mesti cuba untuk menjadi positif supaya kita ni bangun. Lebihnya orang programming minda kita ni tu memang sesuatu yang positif, Pak. Sebenarnya ada juga penjelasan saintifiknya di mana dalam kehidupan kita ni ada 5 zon. Jadi kita ada zona pertama, zona kedua sampai kelima. Zona pertama adalah ketika kita ni bangun tidur dan zona kelima adalah sebelum tidur. Dan kata ahli psikologi, untuk menjadikan diri kita ni lebih positif, kita ni harus betul-betul fokus dengan apa yang kita ni lakukan dalam zona pertama dan zona kelima. Artinya semasa kita ni bangun tidur dan apa yang kita ni baca, apa yang kita ni buat sebelum tidur itu yang akan memberi impak kepada kita ni secara individu. Jadi itulah sedikit semacam yang dapat ditambah dari perkongsian Ustazah sendiri. Kerana bagi Inat sendiri memang sangat memberi kesan sebab kita ni ingin tahu bagaimana caranya kita dapat menjaga akal dengan lebih baik lagi. Ya, terima sekali. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita ni dapat tanyakan juga kalau itu adalah di antara metode-metodenya untuk menjaga akal, adakah ada tips-tips lain ni Ustazah? Okey, tips-tips lain di antara lain untuk menjaga akalan sudah tentu dengan dari segi pemakanan kita ni. Memang orang kita ni memang juga Kementerian Kesihatan pun menyuruh kita ni menjaga kesihatan, bagaimana cara pemakanan kita ni, minuman kita ni kurangkan yang manis, ambil makanan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal ni memang kita ni perlu supaya contoh saja makan kismis, sunnah Rasulullah, makan kismis, makan kurma. Jadi inilah supaya kita ni jaga akal kita ni itu supaya sentiasa maksudnya lebih baiklah. Dan juga di antara lain lagi banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa. Dengan cara berdoa itu apa doanya, iaitu ya Allah kurniakan kepadaku akal yang sehat. Boleh bahasa Melayu pun boleh sebenarnya berdoa. Betul. Ni jadi untuk itu dengan berdoa itu maka insya-Allah kita ni akan lebih kita ni lebih menjaga kesihatan akal kita ni, menjaga akal kita ni. Kerana akal ni kalau tanpa akal ianya tidak akan menjadikan kita ni seseorang yang macam berilmu, macam kurang ilmu itu. So artinya kalau kita ni indah belajar, indah menjaga, mempertahankan, maka macam mana kita ni kan untuk mencari lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Dan juga mungkin saya boleh bagi contohlah yang mana keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan akal ni. Yang mana kalau kita ni lihat saya bagi contoh iaitu anjing. Kalau anjing ia punya kekuatan dari segi dia hidup. Kalau dalam menyiasat sesuatu kita ni memerlukan anjing. Tapi anjing tersebut ia memerlukan panduan juga. Kalau indah dilatih anjing itu, maka sudah tentu ia macam anjing biasa-biasa saja. Tetapi kalau ia macam dilatih, diajar bagaimana cara untuk menghidu diri maksudnya menghidu sesuatu itu kan mencari bukti melalui siasatan. Jadi bagaimana caranya ia akan melakukan benda itu kalau tanpa panduan daripada kita ni. So artinya manusia ni levelnya sangat tinggi. So memang perbaik kita ni kurang hebat dari segi itu dengan anjing. Anjing lebih hebat dari segi dia hidupnya. Tapi kalau tanpa bantuan kita ni indah juga dapat. So artinya inilah kerana itulah manusia ni keagungan akal yang diciptakan oleh Allah itu, kita ni boleh menciptakan lagi sesuatu benda yang lain. Yang mana mungkin di zaman Rasulullah belum tercipta benda itu, tapi di zaman ini kerana adanya panduan, kerana adanya daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu, contoh saja mungkin daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam mencipta bahtera tu sebenarnya itulah yang diambil yang mana pada hari ini akal manusia ia membuat yang lebih moden lagi. Mungkin yang dahulu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam kira moden pula sudah tu. Ini kira moden lagi. Kira macam itulah diperbaiki lagi. So itulah akal ini sangat penting untuk kita ni
kita ni jaga, kita ni hiasi akal tu, kita ni tanam lagi, kita ni bajai lagi akal tu, supaya kita ni apa saja yang diciptakan perbaikkan oleh manusia itu tetap saja dengan panduan hidayah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. So everything we do, everything yang kena ciptakan, hatta mijaan ni pun ilhamannya pun daripada Allah. So akal manusia itu sebenarnya ia bukan dikirakan terbatas tapi memang terbatas lah. Boleh kata memang terbatas. Memang akal manusia terbatas kan? Terbatas ia punya kemampuannya. Tapi dengan ilmu Allah, dengan panduan daripada Allah, maka sebab itulah kita ni memang macam dikatakan hebat tapi pandangan manusia memang hebat pula. Tapi sebenarnya semua itu berbalik kepada Allah sebenarnya. Ilmu Allah, Allah yang membagi kita ni panduan, Allah yang bagi kita ni petunjuk, Allah yang bagi kita ni ilham untuk mencipta sesuatu benda itu. So sebab itulah dalam menjaga akal ni, ujung sekalinya mesti apa? Kita ni bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kerana akal saja tu, belum lagi kesihatan yang lain, kesihatan yang lain, fizikal kita ni yang lain. Itu baru akal. Itu sudah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak kita ni bersyukur kepada Allah. Jadi untuk itu mudah-mudahan dapat menjawab. Sebab itu je kali Ustazah, kalau orang puji kita ni, selain daripada kita ni berterima kasih, kita ni selalu saja selakan hadza min fadli rabbi. Betul. Semua ini adalah daripada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Orang mungkin melihat kehebatan kita ni sebagai seorang manusia, tapi Indah tahu walaupun kita ni seorang manusia dengan kehebatan macam tu, ia sebenarnya datang daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala jua. Tadi saya mengetahui antara kepentingan menjaga akal dan juga cara untuk menjaga akal menurut agama Islam pun sudah kita ni diperjelaskan oleh Allah Ustazah, dan juga tips-tips yang berguna untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Jadi untuk merangkumi kesimpulan topik yang kita bincangkan pada hari ini, menjaga akal. Okey, alhamdulillah. Okey, bagi kesimpulan tajuk pada hari ini, iaitu saya lebih mengajaklah kepada semua marilah kita ni banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kerana anitah sebenarnya yang mana akal anitah yang satu ciptaan Allah yang mungkin tidak akan dapat dicipta oleh manusia. Yang mana ciptaan itu memang agung, yang mana kita ni dapat membezakan mana yang lurus, mana yang salah. Kalau binatang mana yang tahu tu. Kalau tumbuh-tumbuhan mana yang tahu. Tapi kita ni ada pilihan. Tapi kerana kita ni ketahui keagungan ciptaan Allah akal ni, maka adalah lebih baik kita ni untuk lebih mendekatkan diri kita ni kepada Allah. Lebih kita ni mengukuhkan keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga lagi mungkin saya boleh kongsikan satu doa lah yang mana ada di dalam surah An-Naml ayat 19, iaitu saya bacakan maksudnya sahaja, iaitu wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi inilah, kerana akal itulah yang akan menambahkan kesyukuran kita ni kepada Allah. So banyak-banyaklah untuk bersyukur kepada Allah dengan doa ini dalam surah An-Naml ayat 19. Jadi untuk itu marilah kita ni juga dalam menjaga akal ni, pastikanlah kita ni hindarilah perkara-perkara yang negatif. Sentiasa positifkan diri kita ni untuk lebih berfikiran positif, yang mana yang lebih menjadikan diri kita ni lebih tenang, lebih bahagia, dan juga lebih rasa aman, tenteram. Kerana itulah, sebab itulah kita ni kena suruh maafkan orang lain, maafkan diri sendiri sebelum waktu tidur. Sebab mindset kita ni tu sangat-sangat penting dalam kehidupan. Alhamdulillah, sedikit sebanyak rumusan Ustazah bagi tajuk kita pada hari ini, menjaga akal. Memangnya orang sangat memberi kesan dan impak jua. Tapi saya ada satu soalan terakhir Ustazah, mungkin dapat Ustazah kongsikan secara ringkas sahaja kerana kita kesuntukan masa. Tapi Nat still mau tanya, menjaga akal lah di antara salah satu daripada maqasid syariah yang 5 Ustazah. Betul. Tapi apa sebenarnya kepentingan kita ni, kenapa kita ni mesti menegakkan maqasid syariah yang 5 tu? Okey, alhamdulillah. Okey, soalan Atta, kenapa mesti? Sebab
Okey, ya, maqasid syariah mungkin orang tertanya apa dia, iaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, nasalah, keturunan, menjaga harta dan juga lagi satu menjaga apa tu? Minta maaf saya pun kurang pasti. Tapi satu lagi ada menjaga harta, menjaga agama, menjaga diri. Maksudnya jaga kita ni punya diri kita ni. Diri sendiri lah. Diri, yes. Minta maaf lah, tapi yang penting ada 5. Kenapa perlu benda ni? Sebab benda ni lah yang akan menunjukkan kita ni dalam agama Islam, kita ni perlu jaga diri kita ni. Kalau agama kita ni indah jaga, maka yang lain tu pun indah akan terjaga. Faham maksud saya tu? Jelaskan maksud saya. Maksudnya tu, dengan agama yang atas sekali. Kenapa dengan agama? Kerana ia yang akan memandu yang lain ni. Kerana dengan menjaga akal, kita ni indah akan minum arak. Dengan menjaga harta, indah akan terjadinya ada kecurian ataupun benda-benda yang ingin berlaku. Yang berlaku, okey. And then juga dengan menjaga keturunan, indah akan berlakunya perkara zina. Dengan cara satu lagi tu, kita ni dilarang untuk membunuh diri. Tu kan. So dengan benda ni kira macam satu maqasid, satu panduan untuk setiap umat Islam, setiap hamba Allah, yang mana kita ni perlu jaga benda ni. Di samping kita ni mengikut perintah-perintah Allah yang lain dan menjauhi daripada segala larangan Allah. Jadi inilah maqasid syariah yang ni memang perlu kita ni jaga. Kerana ianya saling berkait rapat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terjawab sudah persoalan kenapa mesti kita tegakkan maqasid syariah. Kalau nak dapat bayangkan ia macam tiang-tiang betul. Dan untuk kita dapat menjaga hal ehwal, ia pun tergantung macam mana kita ni menjaga agama. Itu yang paling penting. Dengan agama kita ni terjaga, hal ehwal yang lain pun terjaga. Dari segi nasal, dari segi diri, dari segi harta dan sebagainya. Ribuan terima kasih Ustazah. Tidak lupa kami ucapkan atas perkongsiannya pada hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah, orang sangat memberi kesan jua, bukan saja pada kami di sini, tapi mudah-mudahan juga kepada penonton-penonton kita ni di luar sana. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Sama-sama.